Terus boleh? InsyaAllah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Salam Ma'al Hijrah, salam juga bulan kemerdekaan. Jadi semoga dengan masuknya tahun baru 1442 Hijrah ini, kita dapat sama-sama merdekakan diri kita daripada ikut ataupun meletakkan nafsul hayawaniyah itu di atas daripada an-nafsul natifah. Jadi semoga kita menjadikan Tuhan kita yang sebenar ialah Allah SWT dan bukan hawa nafsu kita. Wa ja'ala ilahahu hawahu. Na'udzubillah. Okey, kita pergi kepada bacaan kita lah terus iaitu buku kita di muka surat 24. Jadi sebelum 25 lah muka surat 25. Jadi sebelum ni kita dah habis baca dekat waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapalah yang terlebih baik agamanya daripada dia yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Wajahnya maksudnya dirinya lah kepada Allah SWT. Okey, jadi macam biasalah kita gilir bacalah. Mungkin Mio dengan Anwar je lah ni. Okey, baca dulu Mio. Menyerahkan. Menyerahkan wajahnya, aslama wajhahu, berarti menyerahkan seluruh dirinya, yakni kunci dirinya, sebab wajah insan itulah yang mensyirikkan diri seseorang, yang memberikannya, yang memperkenalkannya kepada orang lain, yang merupakan punca penumpuan kehormatannya dan tempat letak kemuliaannya. Dan wajah insan itu letaknya luhur di kepuncak badan jasmani, seolah-olah bagi istana yang memahligaikan akalnya. Maka itu pengertian menyerahkan wajah itu, memaksudkan menyerahkan segala-galanya yang dianggap sangat berharga bagi diri seseorang, dan diri itu sendirilah yang dianggap sangat berharga baginya, dan penyerahannya itu tentulah berarti penafiannya yang habis-habisan. Din yang dimaksudkan dalam ayat suci ini tiadalah lain daripada Islam, yang namanya itu pun memang terbentuk dari dasar kata aslama itu jua. Sungguh pun benar dan tiada syak lagi bahawa ada agama atau bentuk agama atau cara kaedah agama yang lain dari Islam. Akan tetapi din atau agama yang benar-benar melakukan penyerahan sejati, istislam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sahaja yang terbaik dan itulah sahaja yang diterima sah dan diredai olehnya, seperti firman sucinya dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang ingin mengikut agama selain daripada Islam, justru tiada akan diterima sah daripadanya. Dan lagi, inna ad-dina indallahi al-Islam. Sanya sesungguhnya agama di sisi Allah, yakni yang diterima sah olehnya adalah al-Islam. Menurut kitab suci Al-Quran Al-Karim, insan tiada dapat mengelakkan diri daripada keadaan hidup beragama, yakni hidup menghadapi din, sebab segala semesta tunduk takluk menyerah diri aslama kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu maka istilah din itu dikenali juga penggunaannya bagi merujuk kepada agama-agama yang lain daripada agama Islam. Walau bagaimanapun harus tampuk pula bahawa perbezaan yang membezakan Islam dari lain-lain agama itu nyata pada cara kaedah penyerahan diri yang diamalkan oleh masing-masing agama. Menurut Islam, penyerahan diri berarti penyerahan yang ikhlas, yang disedari serta diredai dan yang dilakukan secara habis-habisan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan dilakukan secara sukarela, taat serta patuh menuruti dengan mutlaknya. Taat serta patuh menuturi dengan mutlaknya segala perintah dan hukum yang dinuzulkan olehnya. Kenyataan bahawa perbezaan yang membezakan Islam dari agama itu terletak pada cara kaedah penyerahan diri yang dilakukan oleh agama masing-masing. Tiada patut difahamkan kerana tiada sekali-kali dimaksudkan bahawa perbezaan itu
hanya terletak pada cara kaedah berlaku. Justru sesungguhnya Okey, sekejap Mio. Jadi nak beritahunya istislam itu ataupun Islam itu ataupun aslama itu ataupun penyerahan itu, ia bersifat dua aspek lah, dua dimensi. Pertama sekali ialah sebutan ataupun lafaz ataupun um, penyerahan dan pengakuan secara lisan itu yang terbukti dalam kalimah syahadah. Jadi dalam kalimah syahadah itu terbahagi kepada dua. Pertama, pengakuan terhadap rububiyah Allah SWT itu dan ilahiyahnya lah. Iaitu mengakui Allah SWT itu ialah sebenar-benar Tuhan dan tidak ada Tuhan yang selainnya. Berarti tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur menduakan, tidak ada unsur menjamakkan Allah SWT, bahkan mentauhidkan. Itu satu. Tetapi yang dikepilkan bersama, yang dikembarkan bersama dalam kalimah syahadat itu ialah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini ada dua perkara. Pertama, kita mengakui dengan sebenar-benarnya dari segi pengakuan lisan kita bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Itu satu. Yang kedua, kita mengakui dengan perbuatan kita melalui syariah yang diturunkan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu melalui wahyu yang diturunkan melalui Jibril itu, Al-Quran, Sunnah, dan ini adalah syariah yang dipatuhi oleh umat Islam, yang dituruti oleh orang yang menyerahkan dirinya. Bererti jika tiada kedua-dua ini pada diri seorang yang mengakui bahawa beliau menyerah diri itu, maka itu bukanlah penyerahan yang sebenarnya. Jadi dalam erti kata lain, iman dan Islam itu adalah kembar. Iman itu ialah kepercayaan kepada Allah SWT, kepada hari akhirat, kepada malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab dan qada dan qadar itu. Tetapi kemudiannya dibuktikan dengan perbuatan. Jadi dalam pemikiran Profesor Latas ini sentiasa disebutkan tentang adab, bukan? Adab itu adalah dua perkara. Pertama, tentang ilmu, mengetahui, mengenal Allah SWT itu. Yang kedua ialah amal. Amalnya itu ialah dengan menunjukkan dengan perbuatan pengiktirafan yang sepatutnya itu kepada sesuatu yang dalam ranking ataupun dalam hierarki yang sepatutnya dalam satu sistem. Sistem kepercayaan, sistem maratib mana-mana sekalipun, apabila kita akui, maka perlu ditunjukkan pengiktirafan itu dengan perbuatan. Okay, sambung Mio. Dengan ini jelas. Ataupun justru tadi. Justru sesungguhnya perhatian penting harus diambil dalam kesimpulan bahawa perbezaan cara kaedah penyerahan diri kepada Tuhan itu membayangkan pula perbezaan faham ketuhanan. Yakni adanya perbezaan cara kaedah penyerahan diri itu membuktikan adanya perbezaan faham yang kita fahami sebagai tauhid. Dengan ini, jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan kenyataan tentang perbezaan yang ada berlaku antara Islam dan lain-lain agama itu bukanlah hanya setakat cara kaedah berlaku perihal penyerahan diri kepada Tuhan yang hak. Akan tetapi kita sebutkan begini di sini kerana lebih mudah tampak pada nazar zahiri, dan dari itu maka lebih jelas pula tampak sebagai bukti yang menunjukkan adanya perbezaan faham tauhid antara Islam dan lain-lain agama. Merujuk semula kepada perkara perbezaan cara kaedah penyerahan diri, kenyataan ini terbukti dalam maksud ayat suci Al-Quran Al-Karim, أفغير دين الله يبغون وله أسلم ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Apakah mereka itu ingin mencari yang lain daripada agama Allah, sedangkan kepadanya lah segala sesuatu yang di langit dan bumi itu telah menyerahkan diri, yakni menerima Islam, baik pun secara taat maupun secara enggan, dan kepadanya lah semua akan dikembalikan jua. Okey, yang ni yang tau'an Yang tau'an wa karhan ini kita dah bincangkan pada sesi lepas.
Jadi sebab saya tak buat recap malam ni, tapi kejap lagi mungkin saya akan masuk di tengah-tengah itu. Okey, apabila disebutkan secara tau'an wa karhan ini, tau'an itu secara sukarela. Manakala karhan itu paksa rela ataupun tidak rela ataupun separuh rela. Jadi apabila disebut tau'an ini di ayat ini berkenaan dengan berkait juga dengan satu ayat lain apabila Allah SWT menciptakan makhluk, menciptakan langit dan bumi itu. Jadi pada satu waktu apabila dalam surah Ad-Dukhan itu disebut, kita bincang pada sesi yang lepas, di mana apabila langit itu telah berada dalam bentuk asap, maka Allah SWT beristiwa, dan kemudian memanggil ataupun menyeru kepada langit itu, mari kemari ataupun datang sini. Maka kata langit memang langit mengatakan bahawa, langit dan bumi sekali mengatakan bahawa ya, kami pergi dengan rela. Jadi bererti creation ataupun makhluk, khalqullah, ataupun makhluk ini maknanya masih Allah selain daripada Allah SWT ini, mereka memahami konsep taat dan tidak taat, dan mereka 100% memilih yang taat itu. Bukan bererti mereka tidak tahu, mereka tahu apa beza antara taat dan tidak taat. Maka jawapan mereka itu menunjukkan bahawasanya mereka memilih untuk taatlah, tau'an tadi. Jadi kalau untuk manusia, dikatakan bahawasanya manusia pun secara umumnya begitu. Tetapi apabila datang kepada Allah SWT itu, maka selepas datang itu, barulah ketidaktaatan itu berlaku. Jadi mungkin nak menjelaskan perbezaan macam mana manusia ini dalam konsep ketaatan itu ada sedikit disobedience ataupun ketidaktaatan berbanding dengan makhluk-makhluk lain lah. Okey, mungkin boleh sambung. Siapa? Masih lagi Mio ataupun macam mana? Mio lah terus sikit lagi. Cara kaedah. Cara kaedah atau bentuk atau rencana atau gaya penyerahan diri itu dinyatakan serta dilakukan adalah kejap. Cara kaedah, bentuk, rencana, gaya penyerahan ini macam modus operandi lah. Modus operandi ataupun kita panggil SOP. Zaman sekarang kalau musim COVID-19 ni yang masyhurnya SOP, sikit SOP. Dan kemudian mungkin maksud dia juga format. Sudah ada cara dia, tata cara dia. Tidak boleh mengikut tata cara ataupun prosedur yang lain. Okey. Cara kaedah atau bentuk atau rencana atau gaya penyerahan diri itu dinyatakan serta dilakukan adalah cara kaedah, bentuk, rencana dan gaya dinjul. Dan sebagaimana telah disebut tadi, di sinilah letaknya perbezaan yang nyata antara suatu din dan yang lain. Cara kaedah, bentuk, rencana dan gaya din ini yang tiada lain daripada cara kaedah merencanakan bentuk dan gaya keimanan dan kepercayaan. Cara kaedah menyatakan hakikat hukum dan undang-undangnya. Cara kaedah membentukkan pada diri insan sikapnya terhadap agama dan kelakuan akhlakiah. Pendek kata, cara kaedah yang merencanakan bentuk serta gaya penyerahan diri kepada Tuhan itu dilakukan dalam kehidupan kita. Cara kaedah dan bentuk dan rencana dan gaya inilah semuanya yang diartikan dengan faham millah. Islam menuruti millah Nabi Ibrahim AS yang juga dituturi oleh para anbiya sesudah zamannya AS, sehingga merupakan millahnya semua. Millah ini yang dituturi para anbiya kesemuanya dinyatakan dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim sebagai cara kaedah dan bentuk dan rencana dan gaya agama yang betul benar. Ibnul Qayyim, sebab billah mereka ini semualah sahaja jikalau dibandingkan dengan bilal lain-lain agama yang sedia cenderung menuju tepat ke arah yang sempurna, yang sempurna, hanifan, yakni ke arah agama yang sebenarnya, ke arah al-Islam. Jadi dengan demikian, cara kaedah dan bentuk dan rencana dan gaya beragama para anbiya semuanya menuruti apa yang telah disunnahkan oleh Nabi Ibrahim AS.
telah membayangkan Islam dan keimanan dan kepercayaan dan hukum dan undang-undang dan amalan. Dan sebab inilah maka mereka alaihimussalam kesemuanya itu termasuk dalam gelangan insan yang digelar muslimin. Insan yang melakukan aslama dengan tak ikhlas, yang penyerahan dirinya bersifat penyerahan sejati sebab disedari dan diredai dan diikhlasi, dan yang cara kaedah serta bentuk dan rencana dan gaya penyerahannya diterima dan diberi pengesahan dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekejap di sini. Okey, kita tengok macam mana solat contohnya. Bagaimana kita nak bagi contoh yang paling jelas apa yang dimaksudkan oleh Profesor Alatas ini, di mana apabila disebut millata Ibrahim Hanifa ataupun dinul qayyim itu, maka dia berkait itu millah. Ada satu karangan ulama itu nama dia Al-Milal wan Nihal, agama-agama dan juga macam sect, macam i'tiqadat, begitu, oleh kalau tak silap oleh Asy-Syahrastani, ya. Dan kemudian Al-Milal di situ maksud dia macam religious sect lah, ataupun agama-agama yang termasuklah agama yang tidak agama wahyu. Tetapi di sini apabila disebut millata Ibrahim ini, maka yang dimaksudkan ialah sunnah ataupun wahyu ataupun syariah ataupun tata cara beribadat dan beriman yang telah dititipkan, yang telah diberikan oleh Allah SWT bermula daripada Abul Anbiya, iaitu Nabi Ibrahim AS. Sebab itu Nabi Ibrahim itu dinamakan Abul Anbiya, bukan? Dan kemudian semua keturunan Nabi Ibrahim AS ini, daripada Ismail, Ishak dan sebagainya itu, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa tu, sehinggalah kepada Nabi Isa, dan akhirnya dilengkapkan ajaran-ajaran itu dan tata cara itu, SOP itu, modus operandi dalam beragama itu oleh al-Islam. Iaitu apabila disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu memang benar telah bermula lagi daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tidak dalam bentuknya yang komplit macam kita nampak hari ini. Tetapi asal usulnya di situ. Dan mereka yang menuruti syariah ataupun kaedah cara gaya ini adalah mereka yang mengikut millata Ibrahim, yang hanifan itu, yang layak dipanggil muslimun. Dan kalau kita perhatikan berapa kali sehari kita sembahyang, maka sentiasa kita diajarkan menyebut kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu namanya disebut dalam setiap tahiyat akhir, bukan? Penutup sembahyang itu. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu bererti rantaian ini tidak putus. Rantaian ini tidak putus daripada selengkap-lengkap agama ini, sekemas-kemas syariah yang telah ditunjuk ajar oleh Allah SWT melalui Jibril ni kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian diajar pula oleh Rasulullah SAW melalui sunnah baginda kepada kita semua ni, sebenarnya bertitik tolak daripada yang millata Ibrahim Hanifah. Ini sebenarnya yang menunjukkan bahawa sebenarnya Islam itu ataupun din, ad-din yang sebenarnya ialah Islam dan apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS itu. Dia tidak lari daripada situ. Yang lain tu semua tidak betul. Itu satu. Yang kedua, apabila kita undur balik 4 maksud din. Yang pertama dain, hutang. Yang kedua ta'ah, iaitu menyerah diri. Yang ketiga ialah jaza, iaitu balasan setimpal ataupun hukuman setimpal. Yang keempat ialah fitrah. Maka millata Ibrahim ni, hanifan musliman ini, inilah yang dimaksudkan dengan din, agama sebagai fitrah. Inilah fitrah sebenarnya.
fitrah kita ialah untuk kembali kepada suatu ajaran yang telah dituturi, yang telah dititipkan oleh Abul Anbiya dan keturunannya itu sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW Khatamul Anbiya wal Mursalin. Begitu. Jadi cuma selain daripada itu kita kena faham dari segi alam spiritualnya ialah din itu dengan maksud fitrah itu dia kembali lebih jauh lagi, iaitu sewaktu kita berada di alam roh, sewaktu kita melakukan perjanjian asali dengan Allah SWT. Okey. Anwar boleh sambung? Ataupun dalam keadaan yang kurang sesuai ke macam mana? Ni saudara Akram ni siapa ya? Mungkin boleh. Oh, kat luar. Okey. Anwar dekat luar. Saudara Akram ni mungkin boleh onkan video dan mungkin boleh sambung bacaan daripada Mio tadi, muka surat 28. Macam mana? Muhammad Akram kat luar juga ke? Apalah, Mio macam mana? Nama dekat luar kan? Okey lah, Mio boleh baca lagi ke? Ya boleh je, tak ada salah. Boleh je. Okey, Meskipun demikian, pada hakikatnya, maka agama Islam ini zahir sebagai yang telah mencapai kesempurnaan serta kelengkapan segala syarat bagi menjadi agama yang sebenarnya dengan kezahiran cara kaedah, bentuk, rencana dan gaya penyerahan diri yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang merupakan kenyataan segala kesempurnaan dan kelengkapan millah yang disunnahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama-agama lain masing-masing telah mengubah cara kaedah dan bentuk dan rencana dan gaya sendiri dengan dibantu oleh tambahan bahan dari sejarah dan adat kebiasaan yang diturun-temurunkan sebagai warisan yang timbul terkumpul sebagai hasil kebudayaan. Dan dari itu, maka agama-agama lain tiada berpandu kepada millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada Okey, kejap Mio, ni maksudnya selain daripada agama Islam lah agama Hindu, agama Buddha, Zoroaster dan sebagainya itulah. Mereka dah mengubah cara kaedah itu tadi mengikut kehendak mereka lah. Dan ada pula agama yang lain daripada yang lain ini, seperti Dinul Ahli Kitab, yakni agama Yahudi dan Nasara, yang walaupun mereka akui bahawa dasar agama mereka itu berlandaskan Tanzil, namun demikian telah mereka campur adukkan dan mereka semua kenyataan Tanzil dan tokok tambahkan pada gubahan-gubahan serta tafsiran-tafsiran mereka sendiri yang dirumuskannya daripada sejarah dan warisan, adat kebiasaan yang perolahan serta adunannya semua merupakan hasil kebudayaan jua. Okey, dalam konteks ni kita kena faham Prof membuat perbezaan. Pertama antara Islam dan agama Hanif itu tadi, Millat Ibrahim Hanifan itu tadi. Islam yang akhirnya dilengkapkan sebagai al-Islam, inna dina indallahi Islam itu. Okey, dengan dua kategori lain. Okey, jadi agama wahyu yang sebenar adalah Islam. Itu satu. Itu memang tidak boleh diubahlah. Tidak boleh diubah. Fakta ini adalah kebenaran yang merupakan ultimate truth. Ya, kebenaran yang mutlak. Okay. Yang kedua, agama yang mengakui bahawa mereka ini agama wahyu. Begitu. Jadi yang pertama tadi agama yang benar sebenar-benarnya itu Islam sahaja. Yang kedua ialah agama yang mengakui bahawa mereka adalah agama wahyu. Revealed religion, tapi mungkin kita boleh katakan quote in quote. Iaitu dua sahaja. Agama Yahudi dan Nasrani. Iaitu agama Kristian dan agama Yahudi lah. Jadi adakah mereka ini boleh kita terima sebagai agama yang pure ataupun agama yang asli agama wahyu? Tidak. Kenapa? Jawab Prof.
kerana mereka telah mengubah-ngubah tanzil itu. Mereka telah melakukan tahrif kepada tanzil itu. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka mengubah, mereka menggubah, mereka menukar, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Mereka mengubah, menukar kalimah-kalimah Allah itu daripada tempat dia. Perkataan-perkataan yang di dalam wahyu itu mengikut apa yang mereka mahukan, mengikut hawa nafsu mereka, mengikut kehendak mereka, mengikut ketamakan mereka dan sebagainya itu, maka menyebabkan tanzil yang mereka akui itu bukanlah tanzil yang sebenar-benarnya. Maka itulah sebab mereka ini bukanlah religion dalam erti kata yang sebenarnya. Adapun kategori yang ketiga, ialah agama kebudayaan. Agama kebudayaan yang mana agama ciptaan manusia yang lahir daripada sejarah dan budaya itu. Bagaimana mereka melihat keperluan manusia itu dari segi sosiologinya, macam mana mereka melihat keperluan manusia itu dari segi psikologinya, memerlukan kepada satu bentuk kepercayaan, memerlukan kepada satu bentuk penyerahan, memerlukan kepada satu bentuk tata cara untuk beribadat kononnya begitu. Jadi yang ini ialah kategori yang ketiga lah. Jadi kita kena clear lah dalam hal ad-din ini, Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. Jadi apabila kita mengakui perkara ini, premis ini, kita pegang kepada foundation ini, maka nanti pada mungkin pada hujung-hujung buku ini, kita akan mula sampai kepada perbincangan tentang liberalism, perbincangan tentang pluralism, perbincangan tentang humanism. Masa itu kita akan nampak kenapa Profesor Alatas sangat menekankan isu Islam sebagai agama wahyu ini. Dan kenapa ditegaskan dengan sebenar-benarnya tentang konsep tanzil itu sendiri dan tentang konsep penyerahan diri kepada Allah SWT itu. Nanti kita akan nampak dengan lebih jelas. Okey, teruskan. Doktor, nak tanya sikit dulu boleh tak sebelum Ya, ya. itu? Boleh ke macam kadang-kadang dalam Al-Quran kan ada term Yahud wa Nasara kan? Benda tu sebenarnya merujukkan kepada agama kebudayaan ni ataupun kaum, maksudnya kata ataupun puak. Terminologi Al-Yahud wa Nasara. Sebabnya saya pun pernah dengar juga ada beberapa orang bagi komentar lah, Al-Yahud wa Nasara tu bukan nama agama tetapi hanya merujuk kepada kaum puak. Ya. Iyalah, kalau kita nak dengan nak perhalusi, kalau kita perhalusi, saya pun setuju dengan yang disebutkan yang kedua tadi sebenarnya, iaitu merujuk kepada puak, merujuk kepada golongan, merujuk kepada kaum. Kalau kita boleh sebut etnik, merujuk kepada etnik, begitu. Tetapi sudah tentulah mereka ini mempunyai agama yang mereka war-warkan sebagai agama wahyu. Jadi kita perlu sangkal dakwaan itu. Jadi kalau dalam Al-Quran itu sendiri apabila disebutkan tentang Yahud dengan Nasara, maka tidak disebutkan selain daripada kejahatan dan perbuatan yang tidak betul yang mereka lakukan. Jadi isu yang dibincangkan, isu yang diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran itu ialah tentang bagaimana mereka menyelewengkan tanzil itu dan juga tidak taat kepada perintah Allah itu. Contoh cerita dalam surah Al-Baqarah itu, bahkan banyak contoh-contoh lain yang kita boleh tengok sendiri sebenarnya. Tengok apabila diceritakan tentang zaman Nabi Isa AS itu, bagaimana sepatutnya kita beriman kepada Rasul. Rasul yang sebenarnya menyambung tradisi Nabi Ibrahim itu tadi, itu Nabi Isa AS saya sebutkan tadi, bukan? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila kaum Yahudi ini yang kononnya berpegang pada kitab Taurat ini dan selalu melakukan mockery ataupun kalau bahasa Terengganu panggil nganjing, mengejek Nabi Isa AS ini sebagai memang betul Nabi Isa orang Yahudi, bangsa Yahudi, tetapi ajaran yang dibawa itu yang patut diperhatikan, iaitu ajaran yang
menolak perbuatan rahib-rahib, ruhban, apa ni yang kononnya mengaku mempertahankan Talmud dan juga Taurat itu. Sedangkan mereka banyak mengikut hawa nafsu mereka. Apabila contohnya berlaku sesuatu jenayah di kalangan anak beranak rahib-rahib itu, maka disenyapkan perkara itu. Tetapi apabila berlaku di kalangan golongan marhain, golongan awam, maka dilakukanlah hukuman, sama ada dilontar dengan batu ataupun dihukum dan sebagainya, disalib dan sebagainya itu. Jadi balik pada cerita surah Al-Baqarah itu tadi, apabila Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah SWT menghidupkan orang mati, bukan menghidupkan orang mati. Jadi mereka yang melakukan hilah ini, hilah, tipu muslihat. Hilah ini sentiasa memberikan alasan. Kena bawa apa, kena bawa lembu yang macam mana, lembu yang sekian-sekian umurnya, yang jantina, yang bagaimana, yang kulitnya, habis tu kena buat apa, habis tu soalannya pelbagai soalan. Akhirnya last sekali soalan itu memerangkap diri mereka sendiri, sebab akhirnya mereka perlu juga bawa anak lembu tersebut. Dan ditakdirkan Tuhan, apabila dipukul dengan ekor anak lembu itu tadi, maka si mati itu hidup dan memberitahu siapa yang buat kesalahan membunuhnya itu. Jadi yang membuat itu ialah di kalangan mereka ini. Jadi apabila berlaku demikian, penceritaan Al-Quran itu sangat jelas menunjukkan perilaku, tingkah laku dan juga tahrif yang mereka lakukan itu. Begitu. Dan ini belum kita pergi lebih lanjut kepada contoh-contoh di mana yang sangat terperinci tentang apabila mereka kata yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu hazzam mimma dhukiru bihi tu kan. Apabila Allah suruh kata sami'na, mereka kata wahum la apabila Allah katakan kamu kena dengar, maka mereka menjawab perkataan Allah SWT itu dengan menggunakan perkataan yang lain selain daripada yang Allah SWT sebutkan. Jadi tahrif itu sehingga ke tahap mereka menukar perkataan yang Allah sebut itu kepada perkataan lain sambil digelak ketawakan, diejek-ejek begitu. Jadi banyak sebenarnya di dalam Al-Quran itu dijelaskan perilaku, tingkah laku, perkataan dan pemikiran mereka. Sebab itulah Al-Quran ini fungsinya ialah sebagai al-bayan, dan ia tidak ada zi'iwaj, ia tidak ada kebengkokan. Ia jelas, straight to the point, dan dia menunjukkan benda yang jelas dan tepat. Maka silalah ikut. Itu maksudnya. Tetapi apabila kita kona sana, kona sini, bukan sebab kita ikut jalan, tetapi kita saja nak kona. Kita saja nak mereng ke sana, mereng ke sini. Maka itu bererti kita tidak mengikut siratul mustaqim itu, ataupun bayan, ataupun al-bayinah itu. Dan saya pernah sebutkan sebelum ini, Rasulullah SAW itu sendiri disebut sebagai al-bayinah. Dipanggil sebagai al-bayinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Begitu. Jadi Rasul yang membawa, yang mengucap, yang menyebut perkataan daripada suhuf-suhuf yang suci itu Al-Quranul Karim. Okey, mungkin setakat itu dulu yang untuk soalan itu tadi. Mungkin kita boleh kaitkan apabila kita membaca nanti. Boleh, Mio? Boleh. Okay, rekaan serta gubahan sendiri agama-agama ini semua sesungguhnya tiada mendapat pengesahan Allah Subhanahu Wa Taala dan tiada diredai dan atau diperkenan olehnya. Maka dari itu haruslah nyata pada nazar keinsafan bahawa sesungguhnya mungkin terdapat di kalangan agama-agama yang lain daripada Islam itu ada yang mengikrarkan kepercayaan terhadap Tuhan yang tunggal, seperti agama Ahli Kitab mengikrarkan keesaan Tuhan. Akan tetapi kita tetap mendakwa bahawa kepercayaan itu tiada sah sebagai iman. Pengesahan serta penilaian iman itu bukanlah semata-mata berpunca kepada pengikraran terhadap wujudnya Tuhan yang Maha Esa dan Tunggal, seperti nanti akan dijelaskan di bawah ini. Justru kerana agama-agama ini semuanya telah enggan menerima perintahnya perihal cara kaedah
dan bentuk dan rencana dan gaya penyerahan diri yang diterima dan disahkan olehnya. Bahkan mereka semua telah membuktikan keengganan serta keingkarannya secara angkuh benci tiada mahu menerima dan menurut millah yang disunnahkan oleh para anbiya dan berani takabur membuat millah sendiri dengan tiada pengesan ilahi. Maka dari itulah penyerahan diri serta millah yang mereka anati itu dianggap sebagai yang dilakukan akibat rasa enggan benci menolak millah yang benar. Karhan, meskipun mereka tunduk taklah menyerah diri, namun begitu tiada ditaati serta diikhlasi jua penyerahan itu. Sebab penyerahan yang diakui oleh Allah sebagai taat ikhlas hanyalah yang dibicarakan dalam millah yang sebenarnya itu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quranul Karim, la ikraha fid din, yang biasanya ditafsirkan sebagai bermaksud tiada paksaan dalam agama. Mengandung juga pengertian yang menyungguh benarkan tafsiran yang telah saya kemukakan mengenai penyerahan yang diingani itu. Maksud tiada paksaan dalam agama yakni bahawa penerimaan agama yang sebenarnya itu tiada boleh dipaksakan kepada sesiapa pun juga. Penerimaan agama itu berarti penyerahan takluk kepadanya. Maka tiada boleh penyerahan menerima agama itu dilakukan dengan paksaan. Bukan sahaja dengan maksud bahawa seseorang itu tiada boleh memaksakan agamanya kepada orang lain. Bahkan juga bahawa bagi dirinya sendiri sekalipun tiada boleh dia memaksakan din kepadanya. Dirinya lah sendiri yang harus sedar, sukarela, takluk, taat, menyerah, menghidupi din. Dan harus pula dia menyukai dengan sungguh hati penyerahan diri yang dilakukan itu. Penyerahan diri yang diingani serta dibenci itu sebenarnya memperlihatkan keangkuhan, penentangan dan pemberontakan terhadap Tuhan yang hak dan dapat disifatkan sebagai memungkiri kebenaran yang dipercayai itu, yakni sebagai menyalah percayai Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu kelakuan yang merupakan salah satu kenyataan kufur. Sangatlah salah bagi kita menganggap banyak di kalangan kita yang kini keliru menganggap bahawa dalam tanggapan agama Islam, kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa atau pengikraran terhadap wujudnya dan keesaannya itu sudah cukup memadai syarat keimanan, dan bahawa kepercayaan serta pengikraran yang demikian itu dapat menjamin keamanan serta keselamatan diri di akhirat kelak. Kita harus mengambil ibarat dari kisah Iblis, betapa dia walaupun percaya akan Tuhan yang Esa dan mengikrarkan hak Ta'ala dan mengenai serta mengakui sebagai Khaliknya yang mengasuh serta memeliharanya sebagai Tuannya yang mutlak, Rabb, tetapi juga tergelincir jatuh menjadi makhluk yang pertama mula mencontohkan sikap kafir dilaknati Allah dilaknati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Iblis menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun begitu penyerahannya itu diingani juga dibenci secara yang berat, dan kufurnya itu disebabkan oleh kesombongan, takabur, berani menentang, memberontak, tiada mahu mentaati perintah Allah yang Maha Luhur serta Maha Suci daripada terkena babitan sebarang takabur dan tentangan dan pemberontakan. Kelakuan Iblis itulah sesungguhnya yang mencontohkan kelakuan yang terlalu sangat buruk, mengagumkan perihal penyerahan yang diingani. Justru itulah maka kesimpulannya semakin nyata bahawa penyerahan yang diingani itu bukan dia menandakan iman sejati, bahkan dia menyatakan bahawa seorang kafir itu mungkin juga merupakan seorang yang walaupun percaya akan Tuhan yang Esa dan mengikrarkan wujudnya dan kebenarannya, tetap tiada mahu takluk, tunduk, mentaati perintahnya, menyerahkan dirinya dengan rela ikhlas. Sebaliknya pula dia lebih suka berdegil mendekatkan diri, melakukan penyerahan yang cara kaedah dan bentuk dan rencana dan gayanya semua tiada diperkenan atau diberi pengesahan atau dinyatakan serta diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyerahan sejati adalah yang telah dilengkap sempurnakan oleh Rasulullah SAW sebagai tauladan bagi bangsa insani dua. Kerana kaedah dan bentuk dan rencana dan gaya yang dibicarakan olehnya
itulah kemuncak penghabisan cara penyerahan diri yang telah diamalkan oleh para anbiya dan mursalin sebelumnya, dan yang dinyata serta diajarkan berkenan diberi pengesahan diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, jelas bahawa yang menjadi pokok punca serta intisari agama yang sebenarnya itu bukanlah keimanannya, akan tetapi lebih utama lagi adalah keislamannya, yakni penyerahan sejatinya. Justru sebab penyerahan sejatinya itulah yang benar-benar mengikrar serta mengisbatkan yang betul menyungguh-menyungguhkan keimanannya. Okey, kita stop kat sini sekejap Okey, yang ni sebenarnya dah apa ni, cover apa yang saya sebut sebelum tadilah Yang saya sebut tentang kalimah syahadah itu tadi. Kalimah syahadah itu bukan sahaja bererti sabutan, bukan sahaja bererti apa ni, keimanan semata-mata, bahkan ia bererti juga Islam syariah yang dan sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan disebutkan oleh beberapa kali di sini bahawa apa ni, penyerahan yang sebenar-benarnya ialah penyerahan yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul apa ni, yang betul-betul ikhlas lah, senang maknanya taat itu adalah ketaatan yang sejati, bukanlah ketaatan ataupun keimanan yang sekadar apa ni ditunjukkan dengan lebih kurang macam tu, ataupun dengan tidak taat. Taat tetapi tidak taat, tidak boleh begitu. Tetapi ketaatan yang keimanan dan tahap keislamannya itu adalah yang di-endorsekan oleh Allah SWT. Okey, okey, saya nak tanya Mio ni, saya sebenarnya nak cerita sikit pasal yang macam mana yang isu yang saya sebut tadi tu, ataupun kita sambung baca slide 2 lagi ni ataupun macam mana? Mana yang lebih baik? Tak,